Siapa sangka dulu ini adalah padang pasir. Oh my god. Betul macam heaven di tengah padang pasir kan. Look at the mosaic. Wow. Amazing. I love the sand. Definitely the best. What is the concept IDW ialah kita nak manifest kita punya life lah according to kita punya paradigm. Bermacam hotel, resort, palace, Airbnbs and the lifestyle here in Dubai. Banyak lagi design-design yang unik, ada yang traditional, ada yang modern, sangat berbalut. The whole journey of World Expo ni sangat amazing. Kita always ada macam kita punya point of reference to get us inspired. Apa yang kita bakal bawa kepada follower IDW. Definitely dari segi apa yang impossible. The best paradigm of design untuk Malaysia. Episod kali ini kita akan menginap di tengah-tengah Dubai dan kami akan bawakan kepada anda experience menginap di bawah menara tertinggi di dunia. Bukan sebarang menara. Kita duduk di Burj Khalifa dan kali ini kita akan menginap di tingkat 38 dan ianya adalah Armani Hotel yang didesain sendiri oleh Giorgio Armani dan ianya adalah hanya ada 2 saja di dunia. Jom kami bawakan anda. Dah sampai dekat Armani Hotel. Best. Macam mana, Bi? Apa perasaan dia? Perasaan dia tak sabar nak masuk sebab kita dah banyak kali tengok dalam Pinterest always keluar Armani punya lobby. Betul. Kan, always keluar dia punya adalah feature-feature yang kita nak tengok dengan mata sendiri. Betul. Dan as a designer, kita always ada macam kita punya point of reference kan, something yang to get us inspired. So, bila kita berada di Armani Hotel ni, kita tak sabar nak masuk dalam. Banyak gambar-gambar dekat dalam tu, space dekat dalam tu adalah Instagrammable dan juga Pinterest punya material. So kita nak tengok first hand dia punya experience di dalam. So jom apa lagi? Wow. Nice. Ni kita selalu nampak the arch ni kan. Hotel Armani ni bila kita masuk dia tu perasaan konsep interior dia tu adalah very discreet. Saya dapat rasa dia punya design tu lebih maskulin dan macam sedikit secretive lah kalau kita tengok dia tidak expose segala benda. Reception pun agak secluded ke kanan. Image ni adalah bagus dalam menjaga secrecy pelanggan ataupun secrecy customer yang datang menginap di sana. Sebenarnya yang datang kat sini adalah memang who's and who's. Orang-orang yang memang sangat nakkan privacy, sangat nakkan security. Jadi daripada as we enter je tu, dia punya guardnya dengan banyaknya, dengan betul. sangat jaga. Bila kita nak shoot tu pun dia tak boleh sebarang shoot. Dan as we enter tu, kita akan nampak banyak lounge tapi dia adalah satu compartment, another compartment. Jadi dia tak ada macam open terbentang macam kebanyakan hotel. Macam ni rupanya rasa masuk ruang yang yang kita selalu tengok. Betul. Dalam Pinterest. And then of course the bau, the ambience, the music. So dekat sini ni. Inilah dia yang saya selalu tengok dekat Pinterest tu, yang the display area kan yang sangat sophisticated tu. Now hari ni kita boleh tengok macam mana dia dibuat dengan mata kita sendiri. In my honest opinion, I don't think that Armani suits to be a family hotel, but it is definitely a business place. So far Dubai ni kita rasa macam kita boleh feel the best of everything, the best, the most, the tallest, the fastest, the biggest kan. So apa yang dirasa macam overwhelmed.
overwhelmed dengan dia punya teknologi kan, overwhelmed dengan dia punya facilities. Kita dah pergi ke Mekah kan. So kita ingatkan macam Dubai is macam mestilah ada sedikit similarity dengan Mekah, tapi Dubai is different lah. In term of everything is a different. Macam compared to another country, dia rasa dia ada every piece of every country. Dia ada the London part of it, dia ada the Mekah part of it, kan? Dia ada the Europe country part of it, kan? And the facilities tu, dia ada everything part of it. So rasa macam sangat kagum lah dengan Dubai. Dan kalau orang tanya macam, you dah pergi Dubai, dah selama 15 hari kat Dubai, apa yang you nak bawa dekat Malaysia? Yang kita akan bawa adalah the knowledge. Bila kita dah experience, dan dia adalah macam a bundles of encyclopedia dalam otak kita, dan whenever kita perlukan, yes, kita akan guna. Whenever kita perlukan, yes, kita akan guna. Tapi that design, that experience should be crafted based on the user, not the design, not the user need to follow the inspiration and the design. Oh, Dalpi rupanya adalah kedai yang sangat narrow. Kedai, it's a boutique shop, tapi narrow, halus, dan the display tu sebenarnya yang memanggil kita nak kena beli. I think this kind of hotel, dia tak macam masuk hotel lain tu macam terbentang semua kan. Betul. Okey, konsep Armani ni sendiri, kalau kita tengok dari segi brand dia sendiri kan, memang dia akan banyak menggunakan warna-warna gelap, black dan very mysterious. So, sama juga dengan interior dia, it is very dark and quite mysterious kan. Dan juga layout dia pun macam tu juga kan. Dia tidak nampak semua, dia ada so many lounges, tapi semuanya adalah dibahagikan melalui pathway. Wow, cantik lah decoration of Christmas. And then I love the terang, so bright. Tapi kalau perasan kan, macam kita cakap tadi, dia ada filter of louvers, so that dia punya cahaya tu tak panas. Oh, dia ada louvers kat sana kan? Nice. Oh, this is actually the bar area. And then kalau kita semua boleh perasan, dia ada sections of discussion. So tempat dia luas, tapi kita tak rasa tak ada privacy kan. Oh, saya suka betul lah sini. Ini sebenarnya konsep padang pasir tau. So macam mana dia buat satu masterpiece kan dekat dua tiang ni yang sepatutnya boleh jadi tak ada apa-apa, tapi dia portraykan dia padang pasir. Yelah, sebab kalau dia nak full kan, letak kerusi, meja, dia nampak macam cluttered kan. Exactly. Bila ada ni, everyone rasa dia dah dekat padang pasir, dan dia boleh benefits the lights yang kat luar yang terang menderang ni kan. Betul. So nice. Thank you so much. Okay, we're done with the check-ins. Jom, kita ke bilik. Lobby kat sana, tapi sekejap. Oh, cari I mean Alia. lift lobby kan? Lift lobby. Itulah dia. Dia macam tricky. Alia. Lah. Oh, gimana kita duduk tadi? cari mana lobby, mana lift lobby, kat sini rupanya. Dah check in Dah dah? check in dah? Dapat dekat. Alright, jom. Tingkat berapa ni? I think this one is 38. 38? Oh my god. High, yes. Berapa lama nak berada dalam lift ni? I do believe yang lift dia tu laju. I love dia punya pintu ni sebab dia terus nampak seamless. Yang mana satu pintu, yang mana satu bukan ni sekarang? So, kan, yang ada I think cut kat sini dan dia letak benda ni, so inilah dia pintu dia. Mari kita Tapi tengok bilik kita yang mana bukan. kan? Nice, B. So, Cantik tapi pelik. Ish lah. Where's the Untuk bed? apa ni? Where's the I think the bed over there. on that side? Wow, it is so many things to discover. Okay. I'll leave the design to you too. Tapi I think because of dia punya shape ni bulat, so everything dia buat, dia design into circular. Yes. Tapi dia tak nak bagi orang rasa pelik,
That's why dekat sini pun dia imitate the circular. So bila kita masuk, dia ada curvy, not only the outside tapi the inside as well. Oh, ini pun kita boleh tutup. Kalau kita tak nak ada TV, kan? Dan sini pun boleh tutup. Benda yang I amaze adalah macam mana dia ambil shape curve ni untuk jadi the doors. Cuba tengok ni. Saya sukalah dia bila ada dia macam dia punya minibar, dia ada dia punya laci dan everything. Dan everything sebenarnya saya rasa lagi boleh pergi. Ya, dan boleh buka kan? Oh, tengok tu. Tengok cara letak gelas pun kan. Supaya dia tak bergolek kan? Very custom made. Selalu kan orang letak dia menegak macam tu. So dia orang ni letak dia macam ada kompartmen. Tengok ni Luqman. Nice lah. Semua ada So dia punya neat, tempat dia kan. Boleh ke kita buat rumah kita macam ni sebenarnya? Tak boleh lah. Ini untuk hotel. Tak boleh. Ataupun boleh dekat bilik grand suite. Dekat bilik kita tetamu. sendiri. Saya rasa bilik tetamu boleh. Nah. Tapi satu benda lagi ni sebab apa? saya nampak benda ni. Maksudnya boleh tutup. Careful. Terkepit tangan. Tak, dia tak buat terkepit sebab dia ada lubang bawah ni. Brilliantly Meaning done. to say, kalau Dia lah takkan perlu overlap dengan tangan kita. kalau tengok. lah perlu untuk kita menulis, kita boleh menulis kat sini. Cuma kalau dari segi height, I think dia patut, sebab kita punya kaki kat sini, dia patut 750. Itu benda yang pada anda macam semua kan. Meja 750. Yang ni kalau Mak Saleh okey, kalau normal tak okey, tapi tak dari berapa ekonomik lah. ekonomi, tapi ikut standard 750 kan. Exactly. Cuma benda ni kalau dia tak buka daripada awal macam ni, rasa sampai kita check out pun kita tak tahu dalam tu ada macam ni. Dan saya suka sebab dia bukan buat sekadar buat, tapi bila dia buat jadi meja, dia readykan plug point kat sini. Maksudnya boleh plug. Tapi kalau kita nak jadikan this is the table, dia ada another plug point. Sini kot. Tak ada macam manakah? Ni lampu. Puas. Dia boleh ada dim. imam. Terus boleh make up kat sini kan. Sekejap. Macam mana kau nak buka tadi? Tadi saya nampak. Macam tu. Boleh plug kat sini pula. Tapi actually kat sini pun kita kalau ke tepi kan ni, kita masih lagi boleh menulis. Boleh sign kat sini. I think best lah, quite sizable amount of untuk kita buat kerja, buka laptop, menulis. Bilik tidur dia memang kita rasa feel like home juga with the setting dan sebagainya. And I like the circulation lah, walaupun bilik tu simple tapi circulation bilik tu adalah sangat simple lah, sangat straightforward. And then some more yang saya suka kan, kalau nampak ruang dia ni tak adalah besar sangat kan. Hotel ni tak besar, kita boleh pernah pergi yang lagi besar. Tapi bila dia buat ruang yang sempit terhad ni, I suka dia punya konsol di mana dia tak buat square because dia nak balaskan balik square luar. So dia buat square dalam macam ni. So dia tak obstruct the space. And then some more, ruang terhad, that's why kalau perasan bawah ni dia buat dia floating. Whatever yang kita buat floating akan nampakkan the space. Can you guys imagine kalau dia habiskan je terus ni? Betul, terus kita akan rasa macam ya Allah setongkol kat situ. Sesak rasa. Wardrobe dia kan. Banyak tempat for banyak barang lah. As a traveller, I love when every item tu ada tempat letak dia. Besarnya kan. Tapi saya nampak ada kotak dari tadi lagi kat sini. So saya rasalah kan dia buat ini adalah untuk letak the throw pillow whenever kita nak tidur. Kita tak nak lah ada throw pillow. Kita tak nak lah ada throw pillow apa benda. So dia dah ready kan tempat. This is so rare. Walaupun benda ni simple, tapi inilah maksudnya. Inilah maksudnya setiap barang ada rumahnya kan. Jadi bila kita consider banyak benda, kita akan memudahkan kita nak maintain rumah tu sendiri. Kalau kita lah buat rumah kita dah tahu dah ada barang deko-deko je. Lepas tu nanti nak tak mana. So dah ada dia punya rumahnya. Ke bilik air. Nice. I think bilik air dia design very simple. Nak fikir. So ini adalah pergi ke WC.
Yang ni lah yang tengah viral kat Malaysia. Apa dia? Ada one of the hotel Ha-ha. yang sangat cantik, sangat amazing, tapi dia punya toilet WC dia, glass dia clear. So kalau kita pergi bersama Viral. dengan rakan-rakan, tak sesuai lah, takkanlah nak belanja rakan-rakan kan. Sebenarnya whenever kita designing a hotel, never discriminate. They never assume yang takkanlah pergi bukan dengan wife dan sebagainya. Never discriminate. We always kena design untuk for everyone. Dia punya ambient ni sebab terlalu masculine and dark and macam tone down, so kita sampai nak kena tengok dulu macam apa sebenarnya yang ada dalam ruang ni apa yang ada, dan dia ada bathtub dan vanity yang juga gelap, nak kena fikir apakah sebenarnya yang di sini. Jom tengok sini sekejap. Cuba teka mana yang tombol. Nampak tak? Mana yang tombol? Ini atau ini? Ini adalah sabun. Sabun pun nak ikut bentuk bentuk tombol ni. Very detail. In term of detailing kan. In fact, the lotion punya bekas pun wow sangat. Siapa sangka dulu ini adalah padang pasir. Betul? Wow. Sekarang dah ada air kan, dan malam-malam ada pertunjukan air. Dubai Mall. It's a heaven for those who likes to shop or even someone who likes to eat, because there were tons of restaurants and cafes. Can you imagine? Kat sana I nak cari Starbucks because I'm a Starbucks girl. When I went around the shopping mall, dia ada banyak sangat Starbucks. I lost count. Like, I baru jalan sikit, Starbucks. Baru jalan lagi sikit, Starbucks. There were Starbucks inside and outside of the mall. But then again, it is understandable. I mean, Dubai Mall is the biggest mall in the world. Kan mall ni adalah mall yang kita kalau nak cari aquarium ada dalam tu kan. Water feature yang besar dengan sculpture orang tu ada. So many things to see in the mall. Mall tu pun dah sedikit macam amusement park dah kan. Betul. Terlalu banyak. Dan I guess sangat brilliant lah. The whole Dubai ni adalah sangat brilliant. Tapi kalau kita zoom in kepada mall, dia adalah a mini Dubai. Dekat situ dia kumpulkan ada aquarium, dia ada the best of, ada macam-macam brand, the famous brand, the top 10 brand, semua dia kumpulkan kat situ, dan dia membuatkan apa saja orang punya interest datang kat situ akan boleh di-serve. Okay, one of the other things that I find it incredible is their fountain/waterfall. Besar tau, dia daripada hujung sini sampai ke hujung sana. I haven't even seen kat hujung. I've only seen this part. So alang-alang kita dah menginap di Hotel Armani ni, memang kita ada access door belakang, dia terus masuk ke Burj Khalifa. So sebab itulah kita terus nak naik ke Burj Khalifa. Yelah, daripada jauh, daripada sebelum kita sampai ke Dubai, Dubai ni dah sinonim dengan tertinggi di dunia. The best of dan sebagainya kan. Dan kalau sedikit benda fakta yang kita boleh ambil yang sangat impress saya adalah kebiasaannya bila orang sesebuah negara naik satu tower yang sangat besar ni dengan investment yang sangat besar, itu je lah yang akan naik. Tapi untuk Burj Khalifa ni, because of dia nak compresskan 100 tahun punya development jadi 50 tahun, bila dia naik menara tertinggi di dunia dalam masa 5 tahun tu, the process 5 tahun tu naik sekali the whole keliling dia tu. Kita ada nampak satu time lapse di mana Burj Khalifa naik dan semua menara-menara dan juga pembangunan di sekelilingnya naik bersama. So sangat amazing. Okey, kita dah sampai dekat Burj Khalifa. Tak sabar kita dekat entrance bawah. So jom kita nak ambil tiket kita. Memang dah beli tapi tinggal nak ambil lah. Tapi kita melalui satu time tunnel. Full of information. Dia on the way, kita tengah beratur untuk naik ke tinggi tu kan. Kita boleh experience dia punya time tunnel kan, time tunnel, the way macam mana dia tunjuk the structure, perjalanan dia, siapakah designer dan arkitek dan sebagainya. So kita boleh study lah, tengok satu persatu tu, kita sangat rasa amazed lah. And one thing amazing about this tower adalah kalau kita nampak the tip atas tu kan, whenever ada mana-mana tower yang lebih tinggi daripada mereka, dia akan extend
Diorang boleh access. the tower. That is an amazing story. Amazing story. Kita tak sabar nak menyaksikan dengan mata kita sendiri pula macam mana rasanya berada di atas tower yang dikatakan tertinggi di dunia. Jom. Okay, kita dah dapat the ticket. Kita actually beli online. So dah dapat the ticket. So dia bagi the Sky VIP. Because beza dia dengan yang tiket biasa adalah kita dah normally orang akan naik ke tingkat 128. Okay. Tapi because of kita ambil yang the Sky VIP, kita akan dapat naik ke level 148. Wow. Dan kita akan Sabar. boleh experience the lounge over there. Let's go. Sebelum kita dibawa naik tu, dia ada letak kita dalam holding room kan. Ada beberapa kali jugalah tempat holding room. Dan kita nampak berbilang bangsa di dalam satu bilik. Hanya nak naik menikmati menara tertinggi di dunia. Kita dah lepas security check. Ketat betul nak masuk security check ni. Tapi baguslah menandakan bahawa kita tahu kita dekat atas ni insya-Allah selamat kan. Ya, insya-Allah. So kita dalam satu grup. Okey dah jalan. Baru nak cakap kita kena menunggu kita kena semua orang habis security check. Let's go. First time. Dalam perjalanan kita nak pergi menaiki ni, sukalah juga tengok the way dia portray kan, imagination, the vision. Dan I suka dengan the arts of ada kalimah-kalimah Allah ni. So pengalaman yang tak dapat dilupakan lah bila dapat naik lift dia tu. Apa pengalaman yang tak dapat lupa tu ialah bila dia indicate kan kita sedang melepasi ketinggian menara ini dan yang kita paling kagum dia ambil semua the top menara. Betul. Tu so bila kita melepasi tu dia bagi tahu kan dia macam animation lah yes, sekarang kita melepasi KL Tower kita, you know, that is so amazing dan membanggakan lah. Yang paling buat kita lagi excited adalah secara kita sedar tak sedar dalam masa seminit je kita dah sampai daripada tingkat ground floor sampailah ke tingkat 148. Bila kita dapat keluar je dekat observation deck luar tu, dia punya perasaan dia breathtaking. Betul. Meaning to say, sepanjang kita berada kat Dubai tu, kita rasa kita dah tak nampak padang pasir tau. Dia adalah penuh dengan pembangunan after pembangunan, after pembangunan, macam banyak lah kan. Kita nampak bangunan tinggi-tinggi. Tapi bila kita berada kat atas tu, kita rasa macam, oh, ada boleh nampak padang pasir. Tapi dia punya, sebab because of terlalu tinggi, dia punya pemandangan tu dah jadi limit. Dia dah jadi macam dah ada berkabus. Kita nampak macam nampak siluet, dan pada waktu tu adalah sunset pula. Lagilah semua benda jadi bersinar-sinar, silau dan sebagainya. Wah, best gila. I mean, bila berada di tingkat 148, kita literally berada di bangunan ataupun tower tertinggi di dunia untuk tahun 2021. So 2022-2023 belum tentu lagi. Yes, apa yang kita rasa sekarang, dia rasa sangat fresh udara kat atas ni sebab angin dia sangat banyak. Dan apa yang best, dia ada lubang untuk kita boleh feel the atmosphere dekat sini. So suhu dia memang sangat best lah. Setibanya dekat atas tu, apa yang menarik lah tentang ruang lega belah atas ni adalah cara susunan layout dia tu kan. Jadi tak adalah bila kita naik tu habis nampak semua orang. Tak, dia ada macam bilik, dia ada kompartmen, dan dia ada ruang lega tengah yang mana dia berbentuk lounge, dan dia ada free flow macam tidbit kan, tidbit baklava dan juga kopi sebagainya. Tapi dia juga ada pocket area supaya macam orang yang nak tengok sunset ada ruang dia kan, orang yang nak keluar ada ruang dia. Lebih selesa lah compared daripada kita kalau pergi Eiffel Tower dan sebagainya.
telah sampai pun ke penghujung rancangan. So macam mana? Best tak experience duduk di Armani Hotel? So kita nak bawa pergi lepas ni mana Bi? Kita nak bawa? Lepas ni kita nak bawa keluar daripada Dubai pula. Kita ke Abu Dhabi. Maknanya ni masih lagi hotel ke kita nak pergi apa ni sebenarnya? Okey, kita stop je hotel. Kita nak pergi beraktiviti. Nak pergi ke Ferrari World, nak pergi ke padang pasir, naik hot air balloon, nak pergi ke masjid yang tercantik di Abu Dhabi. Dengan kata pergi go-kart. Memanglah dah awak pergi shopping, saya pergilah go-kart. So apa tunggu lagi? Jom saksikan 13 episod IDW Manifest Live in Dubai. Anda boleh layari di YouTube dan juga IDW Design Super Apps. Saya Hakim Dan saya Bi. Kami daripada IDW Manifest Live in Dubai.